Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, seronoknya sembang. Ya. Right. Ada masa Okey. free. Masih sudah masuk semua ke? Baru ada beberapa orang je ni. Oh ya, okey. Kita tunggu sekejap ya. Kita tunggu kawan-kawan kita. Baru 8 orang. Tak apa. Ada nak tanya, jangan malu-malu tanya tahu. Bila kita belajar nanti tak faham ke, blur ke, tanya ya. Dalam kelas ni tak ada ruang untuk malu-malu. Okey. Minggu ni juga saya akan bagi handout yang baru ya nanti ya. Jadi kita boleh prepare untuk yang kelas akan datang. Jadi siapa nak print boleh print lah sempat insya-Allah ya. Siapa ada printer kat rumah cepat kan? Boleh print kat rumah ya. Siapa tak ada tu kena print kat luar lah. Kak Ayah nak tanya apa-apa tak? Ya. Do you want to ask anything? Hari tu kelas join tak? Kak Ayah kat hospital masa tu. Oh, okay. Oh, so Kak Ayah baru nak. Kak Ayah yang lama-lama belajar dah lupa dah Ustazah. Itulah. Kertas semua kat office. Tak, kertas semua kat ni, catatan semua kat office. Kak Ayah tak kerja lagi, dah sebulan lebih tak kerja. Oh ya? Kak Ayah kuarantin daripada awal Januari tu hari. Family semua kena COVID. Oh, okay. Jadi Kak Ayah baru nak kerja minggu ni. Ya? Kak Ayah banyak lupa Ustazah, minta maaf banyak lupa. Semenjak baik ni macam dia lupa-lupa sikit, pening-pening sikit. Okay. Kita kan semua human being, manusia tak apa. Cuma yang kita ada send dekat group WhatsApp kita nota dalam bentuk PDF lah. Kak Ayah mungkin boleh scan, kalau tak pun tengok dekat PDF je lah, boleh. Ya. Ada. Okay. Tolong bagi tahu saya ya. Kita dah full apa ke, board ke, dah boleh start ke? Masa tak istirahat je. Okey, tak apa. Kita mulakan saja ya. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insya-Allah. Kerana kita punya ini record, tak apa, kita boleh mula. Okey. Kelas yang kita pertama hari tu, ini second sesi kita ya, sesi kita yang kedua. So dalam sesi yang pertama kita memang kita ulang dari awal ya. Kak Ayah dah worry siapa-siapa yang tak sempat hari tu, kita ulang dari awal. Okey, bila tajuk bab bahasa Arab, pergilah mana-mana pun, pergilah dengan mana ustaz ke ustazah mana pun, kita akan belajar bab bahasa Arab itu pecahan babnya 3. Pecahan tajuk besar dia 3. Ya. Okey, pertamanya kalau siapa yang ada kertas lah, siapa ada kertas ya, kertas yang kita ada share di grup WhatsApp kita. Perkataan itu perkataan bahasa Arab, pecahannya ada 3. Pertamanya kata nama. Kata nama, orang putih kata noun. Arab kata isim. Itu satu. Kedua, fi'il. Fi'il tu bahasa Arab kata kerja. Kata kerja, fi'il ataupun verb. Itu bahasa orang putih dia ya. Dan yang ketiga itu senang je nak explain yang ketiga. Yang ketiga itu bukan kata nama, bukan kata kerja. Ambil je meaning itu lebih baik, lebih mudah. You nak panggil kata sendi ke, semua orang ustazah kata sendi boleh je, tak ada masalah. You nak guna kata sendi ke, kata hubung ke, semua boleh. Tapi yang penting kita faham kategori yang ketiga al-harfu. Al-harfu itu dia bukan kata nama dan dia bukan kata kerja. Itu lebih mudah lah, lebih senang kita faham ya. Itu je pecahan dia. Dan kita memulakan pengajian bahasa Arab kita dengan kata nama. Tak tahulah kalau ada ustaz lain mengajar terus-terus kata kerja, saya tak tahu sebab biasanya dia orang mulakan dengan kata nama ya. So kata nama jika kertas yang pertama yang kita dapatlah hari tu.
ada 2 orang budak perempuan dalam rumah ni pandai pasal ni semua setting, tapi dua-dua tengah online. Dua-dua tengah online, saya tak boleh minta tolong diorang. Kan tidak, diorang sangat pandai sebab satu tu memang di college pakai kelas online kan. Satu lagi tu memang bekerja online. Jadinya saya tak boleh nak tanya budak perempuan 2 orang dalam rumah ni, sabar je lah dulu. Saya nak share sebenarnya, kalau boleh share yang you all boleh nampak. Selain masing-masing ada kertas, kalau boleh saya nak menggunakan method share dalam Zooming ni, betul tak? Kalau you all boleh nampak ya. Itulah, tapi sebab saya cakap lah, saya tidak boleh minta tolong 2 orang budak perempuan ni. Apa, kita make do dulu dengan apa yang kita ada. Okey. Kertas pertama kita ya. Kalau saya tak tahulah boleh nampak ke tak nampak ke. Saya tak tahu nak cakap. Boleh nampak kan? Al-Isim ni kita dah tengok kolom dia bagi pecahan-pecahan isim tu lah. Kata nama ni banyak sangat dalam Quran ya, kata nama. Yang pertamanya kita sebut minggu yang dulu al-insan, manusia. Manusia tu kata nama lah ya. Lepas manusia al-hayawan, kata nama juga. Al-jamad maksudnya benda-benda yang beku, benda yang boleh dipegang, benda lah maksudnya ya. Buku contoh, pen, handphone, itu al-jamad ya. Dan ada benda-benda yang abstrak, benda-benda yang tak boleh dipegang, tak boleh nampak. Al-mujarrad istilah dia ya. So al-mujarrad ni apa dia? Perasaan, buah fikiran, marah, perasaan marah. Contohlah benda-benda yang berbentuk benda abstrak lah. Itu dipanggil benda juga tetapi dipanggil mujarrad, benda yang abstrak. Tu kawan kita tunjuk. Linda boleh tunjuk. Thank you. Linda tunjuk ya. Kawan boleh tengok di skrin. Okey. Yang pertama, barisan yang pertama itu al-insanu dari segi baris ya. Kolom yang tengah yang besar tu. Kolom 1, 2, kolom ketiga ya. Okey, al-insan, al-hayawan, al-jamad, al-mujarrad. Itu. Saya dah terjemah. Al-insan manusia, al-hayawan haiwan, al-jamad benda-benda beku yang boleh nampak, boleh dipegang. Al-mujarrad adalah benda-benda abstrak yang tak nampak dan tak boleh dipegang. Okey. Lepas tu kolom sebelahnya dia bagi contoh. Ya, al-amthilah ya, tajuk dia tu al-amthilah. Amthilah maksudnya contoh-contoh ya. Muslimun. Muslimun seorang lelaki muslim. Kalau perempuan muslimatun lah ya. Okey, itu dia bagi contoh manusia, al-insan. Lepas tu baqaratun, contoh haiwan, lembu betina, baqaratun. Itu bunyi dia ya. Itu haiwan tadi. Lepas tu jabalun. Dari segi baris jabalun, jabal bukit atau gunung. Itu maksudnya benda yang jamad lah, benda yang beku, yang boleh nampak, boleh pegang, you boleh sentuh lah ya, dah boleh nampak. Dan hakun, last sekali tu hakun adalah hak. Hak ni hak kita, benda tahu, tapi benda yang kita tak nampak kan. Itu adalah bentuk mujarrad tadi. Dia tunjuk pada kita ya. Itu bentuk pecahan isim. Okey, sekarang ni macam selain daripada dia dah bagi pecah manusia lah, haiwan lah, benda beku, benda abstrak, jangan lupa Allah itu sendiri adalah isim. Allah SWT. Kita tak letak kat sini tapi Allah kategorinya isim ya. Okey. Dan dalam kolom contoh tu ya, kolom al-amthilah, second line dia, tadi dia tunjuk baris ya. Muslimun. Ya, muslimun. Dia boleh tahu, muslimun boleh, musliman boleh, muslimin boleh. Tanwin tu tak kisah di depan ke, di atas, di bawah. Tetap sama. Dalam ilmu bahasa Arab, dia tetap isim. Okey, faham ya di situ ya? Cumanya jika anda perasan musliman ada alif di situ. Perkataan muslimun tak ada alif. Perkataan muslimin tak ada alif, perkataan musliman ada alif. Jangan tanya saya kenapa, memang dia seperti itulah. Memang kita kena terima tanwin di atas akan datang bersamanya huruf alif ya. Okey. Kalau mungkin kau tanya kenapa ada alif kat situ ya. Okey, musliman, muslimun, muslimin, tak kisah tanwin atas bawah depan itu semua jatuh kepada isim. Dan biasanya jika anda melihat tanwin, biasanya bilangan dia satu. So kalau kat situ muslimun seorang lelaki muslim. Kalau muslimatun seorang perempuan muslim. Samalah musliman muslimin tadi. Tak kisah atas bawah, tetap bilangannya satu ya. Okey, itu dia dah bagi lebih inilah bentuk tanwin ini kalau di dalam ilmu bahasa Arab kita panggil nakirah.
Nakirah ya. Nakirah bilangan dia satu ya. Dan selalunya nakirah ini kita panggil apa? Nakirah tu bermaksud kata nama umum. Tidak khusus. Maksudnya kalau kita kata seorang lelaki Muslim yang mana? Kita tak kenal tau. Kita tak tahu yang mana. Dia itu dipanggil kata nama ataupun umum. Arabnya dipanggil nakirah ya. Samalah muslimin tadi sama ya. So bawah dia pula dia letak alif lam pula al-muslimu. Memang tak ada baris, tapi jika anda membaca dengan baris, dia dibaca dengan al-muslimu. Ya, so bila dia letak al saja, terus daripada umum tadi menjadi khas. So kalau khas kat sini alif lam itu boleh je kita katakan the, the, orang putih tu. Contohnya katalah sebuah buku ya, book. Sebuah buku, a book. Kalau alif lam tu al-kitab terus menjadi the book. Itu boleh diletakkan sebagai maksud the kepada alif lam itu ya. Dia tidak semestinya the, tapi boleh saya kata. Antara cara boleh ya. So bila letak saja alif lam terus menjadikan dia kata nama khas, nama dia isim ma'rifah. Kalau kata nama umum tadi kita panggil isim nakirah ya, alif lam dipanggil isim ma'rifah. Okey. Kalau kita tengok kolom sebelah dia cubalah explain kolom sebelah, kolom yang bawah al-insan, hayawan, al-jamad, al-mujarrad. Bawah dia tadi, bawah itu dia tulis at-tanwin. At-tanwin tu maksudnya tadilah muslimun, musliman, muslimin. Itulah maksud at-tanwin ya. Okey. Bawah at-tanwin pula alif lam. Itu bukan hamzah ya. Atas alif tu kena buang hamzah tu sebenarnya ya. Dia kena letak kepala huruf sad, hamzah wasal ya. Dia bukan hamzah al. Dia nak contohkan tadilah al itu cantumkan kepada tadi al-muslimu. Dia bagi sedikitlah penerangan kat situ ya. Okey, yang keempat potong. Yang keempat bawah dia al-haditsu anhu, kita tak nak cakap. Potong ya, kita tinggalkan. Kita ingat itu terus pergi ke bawah dia. Al-jar. Al-jar itu kita pernah dengar huruf jar ya, bagi siapa yang pernah mendengar ya. Tapi kalau al-jar maksudnya sebenarnya meaning dia menyebabkan isim selepasnya menjadi baris bawah. Itu membaris bawahkan isim selepasnya. Contoh, tengok contoh sebelah dia. Huruf jar itu adalah fi. Pergi kolom al-amsilah ya. Fi adalah huruf jar. Asalnya kalau tak ada fi, al-madrasatu, sekolah. Madrasah adalah sekolah ya. Al-madrasatu, tengok baris. Okey, tips. Bila belajar ilmu bahasa Arab, kita fokus pada hujung. Huruf yang akhir. Ya, tak kisah huruf apa. Al-madrasatu, tu. Situ yang kita nak fokus. Asalnya baris depan, tetapi bila ada jar, huruf jar ada fi, dia akan menjadi fi al-madrasati. Dia akan jadi berubah begitu. Ya, sebab tu kita kata al-jar itu, huruf jar itu membaris bawahkan isim selepasnya. Nak tengok baris bawah tu kat hujung isim tu. Al-madrasati. Al-madrasah tak boleh berubah. Tak boleh ya. Asalnya madrasah. Kita biasa dengar madrasah. Madrasah ejaan dia madrasatu. Biasa asalnya. Tapi bila ada jar ataupun huruf jar, dia tu tadi menjadi ti. So dia akan menjadi fi al-madrasati. Itu ya. Kalau kita pecahkan fi dengan al-madrasatu tu boleh je. Tapi kalau you pecahkan fi tidak menjadi isim. Dia hanya menjadi huruf jar. Al-madrasatu memang isim ya. Okey. Tapi bila you cantumkan huruf jar dengan isim, barulah menjadikan fil madrasati dipanggil jar wa majrur. Jar tu kat mana? Jar tu dekat fi tadilah. So perkataan al-madrasatu tu dibagi nama lain pula. Dipanggil majrur. Perkataan yang dibaris bawahkan. Itu maksud majrur ya. Okey. Dia bagi contoh aja insya-Allah. Jika ada soalan tanya ya. InsyaAllah saya akan bagi list haraf jar di dalam grup WhatsApp kita ya. Saya akan bagi list haraf jar yang minggu ni saya akan bagi. Jadi sempat untuk kita print ya. Saya akan bagi list. Kita ada 8 huruf jar semuanya. 8 ya. Kalau siapa-siapa nak tulis, tulislah kat tepi al-jar tu. Tepi al-jar tu tulis fi, bi, ala, min, an, li. 8.
Boleh macam tu Itu kalau nak tapi nanti list dia kita akan bagi. Siapa yang dah ada tu mungkin dia dah tahulah Okey, bawah al-jar. Tengok contoh tunjuk bawah al-jar siapa? Linda. Linda Adatun nida. Okey. Ada tu maksudnya alat-alat. Maksudnya perkataan-perkataan nida. Nida maksudnya seruan, panggilan. Senang je perkataan nida. Ya. Pergi contoh sebelah dia. Contoh sebelah dia ya. Itulah nida. Kita kata wahai, wahai ya ummi, wahai ibuku, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Allah, wahai Allah. Kita biasa guna dalam Quran. Kita biasa jumpa dalam Quran. Nampak Cumanya sekarang kita nak belajar. Ya itu nama dia nida. Ataupun adatun nida. Panggilan, seruan. So selepas ya confirm isim. Itu dibagi contoh Muhammad. Tak apalah nak letak ya Muhammad, ya Ibrahim, ya Allah, ya siapa-siapa pun boleh. Yang penting selepas perkataan ya memang confirm isim. Itu So dipanggil adatun nida alat yang menunjukkan panggilan ataupun seruan. Itu juga isim lah maksudnya. Sekarang kita nak mengenal isim dalam Quran ni. Tadi jar jar wa majrur. Sekarang ada perkataan ya, adatun nida lepas tu alif lam, at-tanwin. Itu semua isim lah. Okey, pergi ke bawah adatun nida. Kita pergi bawah dia al-wasfu, barisnya. Nampak semua ujungnya baris depan Al-wasfu. Saya tak baca al-wasfi, saya tak baca al-wasfa. Betul tak? Sebab memang perkataan bila belajar ilmu bahasa Arab, perkataan itu jika dia satu-satunya perkataan bukan dalam bentuk ayat, hujungnya berbaris depan. Mesti al-wasfu Baris depan tu ada istilah dia rufu' ataupun marfu'. Istilah dia lah kata apa baris depan sana Al-wasfu bermaksud sifat. Sifat apa? Orang putih kata adjektif. Adjektif kata sifat Adjektif ini kalau dibagi contoh Hasan. Dia bagi contoh dia kat situ dalam amsilah itu Hasan maksudnya baik. Good. Orang putih kata good. Itu adjektif lah. Lebih luas lagi kata sifat, kata adjektif, sifat ni menceritakan tentang sesuatu isim. Isim tu besar ke, kecil ke, isim tu baru ke, lama ke, katalah rumah besar, rumah kecil, so besar, kecil. Kalau kereta pula, kereta baru, kereta lama, baru, lama, ataupun barang mahal, barang murah, mahal, murah. So semua karakteristik yang menceritakan isim itu dipanggil al-wasfu ataupun sifat tadilah kata kerja, kata adjektif kalau kita nak. Setengah orang lebih bila ada bahasa Inggeris tu memudahkan dia untuk faham, so kita throw in lah 3 bahasa tadi, Arabnya, bahasa Melayunya, Englishnya. Kita bukan bilingual kita trilingual, 3 dahsyat kita kan. Bahasa orang putih, bahasa Melayu, bahasa Arab Okey, kita pergi bawah al-wasfu, kita pergi az-zarfu. Itu dari segi cara membaca ninya. Pendek dia az-zarf. Az-zarfu pendeknya az-zarf. Az-zarf ini pecah dua. Satu menunjukkan masa, letaklah nota sebelah dia. Satu menunjukkan masa dan satu lagi menunjukkan arah tempat dia. Kalau masa macam ni, pagi ke, petang ke, malam ke, semalam ke, minggu depan ke, last year ke, next year ke, next week. Itu masa lah Dan jika menunjukkan tempat dia, itu contoh yang diberi amam. Amam bermaksud tempat. Depan. So nak cerita depan ke, depan sekolah ke, belakang ke, tepi ke, atas ke, bawah, itu maksud zaraf. Pecahannya 2. So itu juga semua kategori isim. Okey. Kita pergi kepada kertas kedua kita. Kertas kedua kita yang kita dah bagi dalam grup sebelum ini. An-nakirah. Walaupun saya dah sebut dah tadi di sini pecahan dia Isim itu pecahannya an-nakirah dengan al-ma'rifah. Pergi kepada first column dulu Linda. Saya tengok kolom first column Sila tengok pada first column An-nakirah itu cara membaca an-nakiratu. Itu dari segi barisnya lah Al-ma'rifatu bukan ma'rifat. Tak nak sebut ma'rifat bila sebut ma'rifat tu dah jadi benda lain. Sebab an-nakirah dengan al-ma'rifah kita dah sebut tadi. An-nakirah senang saja. An-nakirah tanwin saja cerita dia. Tak kisah tanwin depan, tanwin atas, tanwin bawah. Itu je an-nakirah. Habis cerita tentang an-nakirah
Dan makrifah tu yang banyak ceritanya, yang kita nak kenal bentuk-bentuk isim makrifah. Saya sebut sebelum ni ada 10 bentuk isim-isim makrifah di dalam Al-Quran. Ya. Yang tu alif lam, dia bagi kat situ alif lam, kita dah tengoklah al-kitabu, dia dah bagi contoh situ ya, alif lam al-kitabu, ad-dhamir. Ad-dhamir kita dah bagi kertas ya, tangan. Yang bentuk tangan tu, itu ad-dhamir. Sila tunjukkan siapa? Kalau kawan tunjuk dekat skrin. Ad-dhamir. Yes. Ini kita punya dhamir. Dhamir ini adalah kata ganti diri. Kata ganti diri ni saya, awak, kami, kita, mereka, dia berdua, mereka laki, mereka perempuan. Itu sebab kata ganti dirilah dhamir ya. So itu yang ada dalam list tu. Dia nak tunjuk, dia nak explain kat mana. Dan dia bagi contoh ana, anta, huwa. Dan yang full dia pada tangan ni lah ada 14 ya dhamir. Kalau boleh ini nak tak nak kita kena mahir ini. Sebab kalau kita tak mahir dhamir, kita tak tahu dalam Quran tu cerita tentang siapa. Susah. Jadi tak fahamlah bila mengaji ya. So nak tak nak ini kita perlu tahu. Okey, sedikit tentang tangan ni. Yang sudah ada pada skrin ya. Sedikit tentang tangan. Okey. Kita tengok tangan tu, kalau tengok start daripada jari kelengking. Jari kelengking letak kat situ untuk lelaki. Letak lelaki lah, refer kepada lelaki ya. Semua atas tengah bawah tu ya. Seluruhnya jari kelengking itu, kalau nak cerita tentang orang lelaki, kita akan menggunakan perkataan-perkataan ya pada kelengking. Nak cerita huwa, ke huma, ke hum, kalau Allah, sebab itu kita gunakan Allah itu sebab Allah kategorinya lelaki ya, walaupun Allah bukan lelaki, tetapi dari segi ilmu bahasa Arab, Allah itu letaknya dalam kategori lelaki, muzakkar ya. So jika kita nak bercerita tentang lelaki dalam Al-Quran, menggunakan semua yang ada pada jari kelengking. Huwa, huma, hum. Huwa senang cara bunyi dia hesh. Huwa, huma, hum. Ya, ada orang dia cerita pada saya berapa tahun dia belajar, dia tak boleh hafal. Tak boleh ustazah, saya tak boleh hafal ni, susah sangat. Jadi saya kata okey, pelan-pelan saya kata jari ni hish je. Huwa huma hum. Huwa huma hum. Jari manis pun hish juga. Hiya huma hunna. Okey. Dua jari ya, kelengking dengan jari manis bermula dengan hish, bunyi dia ya. Hish ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Lepas tu kalau jari hantu dan jari telunjuk, dia anta macam itulah. Anta antuma antum, anti antuma antunna. Dia an dua jari ni ya. Dan jari ibu jari pula ana nahnu. Bila begini nak tak nak bolehlah sikit-sikit dia kata. Daripada tadi kata berapa tahun, 3 tahun dia tak boleh langsung. Dia so dua jari ini menggunakan h, dua jari ini menggunakan an. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Bunyi dia tu ada mirip-mirip dah kita tengok ya. Dan ini ana, nahnu. Kalau boleh perlahan-lahan ya. Inilah intipati cerita dalam Al-Quran. Kalau kita nak faham ayat Quran tu tentang siapa. Okey, saya akan ulang. Jari kelengking untuk penggunaan untuk lelaki. Lelaki ni bukan cerita orang lelaki je ya. Okey, lelaki ni ada orang tanya kenapa mesti lelaki ya Ustazah? Memang ilmu bahasa Arab begitu. Ilmu bahasa saya diberitahu oleh seseorang, saya mungkin pernah sebut ya, anak murid saya mahir dalam bahasa France ya. Dia kata ilmu bahasa France juga begini, dia kata. Ada menyerupai cara ilmu bahasa Arab. Dia ada kategori muzakkar muannas macam tu. Macam itulah ya. So kalau tanya saya pun tak tahu kenapa, tapi ilmu bahasa Arab ni dia pecahkan perkataan itu kepada dua tau. Berkategorikan kategori lelaki, kategori perempuan. Okey. Kalau orang lelaki sasahnya kategori lelaki lah, kalau orang perempuan kategori perempuan. Katalah haiwan jantan. Kategori lelaki lah kalau dah jantan tadi kan kucing jantan ya, apa-apa jantan lah haiwan ya. Kalau haiwan yang betina pula kategori perempuan. Sekarang ni selain daripada orang dan haiwan ni di situ, selain daripada orang dan haiwan, sebab orang dengan haiwan mudah sebab ada jantina, betul tak? Jadi benda lain
dia kategorikan contohnya buku. Buku dia kategorikan lelaki. Jangan tanya saya kenapa. Kita semua tak perlu hafal tapi saya sebut saja. Setengah benda dikategorikan sebagai lelaki, setengah benda dikategorikan sebagai perempuan. Itu untuk dari segi kategori grammar, ya, bukannya buku itu jadi orang lelaki, buku itu berjantina lelaki, tak. Ini dari segi kedudukan grammar saja. Termasuklah Allah Subhanahu Wa Taala kategorinya kategori muzakkar. Padahal kita tahu Allah tidak berjantina. Nah, tapi dari segi ilmu grammar nahwu bahasa Arab, Allah itu kategorinya lelaki, ya. Nanti kita tengok perkataan-perkataan apa yang jatuh pada kategori lelaki. Kalau boleh saya nak sebut istilah muzakkar sebenarnya, ya. Perkataan apa yang jatuh kategori muzakkar, perkataan apa yang jatuh muannas, ya. Okey, jari kelengking muzakkar, jari cincin, ya, jari cincin, jari manis adalah muannas perempuan. Ulang balik, alternatekan dia. Kata mudah, lelaki, perempuan, lelaki, perempuan, dan ini unisex. Unisex maksudnya dua-dua boleh. Lelaki pun boleh menggunakan ini ana. Katalah ana bermaksud saya. Saya orang lelaki pun boleh guna perkataan saya, orang perempuan pun boleh menggunakan perkataan saya. Contohnya kami. Kami boleh je. Kami sekumpulan perempuan ataupun kami sekumpulan lelaki. So ibu jari ni unisex, muzakkar dan muannas. Lelaki, perempuan campur, lelaki dan perempuan. Boleh. Anda boleh mahirkan itu dulu, ya, tentang jari, ya. Dan dari segi yang saya kata tadi, ya, kalau boleh nak tak nak, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Rasa-rasa boleh tak? Boleh tak rasa-rasa? Huwa huma hum. Yes. Ya. Antum. Antum. Yes. Anti. Anti. Antuma. Antunna. Okay. Ana nahnu. Okay, tengok jari tengah yang jari yang 4 tu lah. Jari ibu jari tak ada kan? Ibu jari pendek. Tengok yang tengah. Bukan tengah tu. Yang second line daripada atas ke bawah tu. Yang tengah-tengah tu. Huma. Kalau kita tengok, ya, jari kelengking dengan jari cincin, untuk dua orang sama. Huma. Kan lebih memudahkan kita. Yang itu huma, kat situ pun huma. Dan jari hantu dengan jari telunjuk, tengah dia pun sama. Antuma. Nampak? Yang untuk dua orang, dia menggunakan perkataan yang sama. Walaupun untuk lelaki atau untuk perempuan. Kan lebih mudah lah. Di situ. Sedikit, ya. Itu dipanggil dhamir. Berapa jumlah dia, saya pun tak pernah hafal. Macam seorang tu dia cakap pada saya, tak pernah lekat dalam. Selalu CP. Dia teka-teka selalu tak betul. Tapi saya kata tak hafal. Setiap jari ada 3 kali 4, 12. 3 kan? 3 kali 4, 12. Campur 2, 14. Terus ingat. Kan mudah je cara dia. Betul tak? Kalau orang kira berapa banyak, selalu je. Berapa? 13 ke? 12 ke? 11 ke? Macam kau payah kan? So 3 kali 4, 12. Campur 2, 14 dhamir. Dan dhamir ini dipanggil dhamir munfasil. Dhamir munfasil nama dia, ya, walaupun dia tulis kat kotak tengah bawah tu dia tulis dhamir je, tetapi sebenarnya dhamir munfasil. Kenapa munfasil? Munfasil maksudnya terpisah. Terpisah maksudnya perkataan ni semua yang 14 ni dia tak melekat dengan perkataan lain. Itu maksudnya terpisah. You nampak perkataan huwa, sebiji huwa. Huma pun huma, hum, hiya, huma, semua ni lah ana tidak akan pernah bercantum dengan perkataan mana pun. Itu maksudnya munfasil. So senang kita nak recognize perkataan ni di dalam Al-Quran. Sangat banyak, ya. Itu dhamir, ya. Kita dah ada dhamir. Dan saya nak sebut kita ada dhamir satu lagi, ya. Satu lagi tangan, ya. Dhamir muttasil. Kita akan ada. So saya bagi tahu saja dulu. Tapi belum ada di sini, kita tinggalkan. But it's gonna be another dhamir, ya. Satu lagi tangan, ya. Okay. Apa tadi, bawah dhamir dah, ya, list tadi, balik kepada list tadi. Dhamir, bawah dhamir ismu al-isyarah. Ismu al-isyarah, ismu adalah nama ataupun kata nama. Isyarah maksudnya isyarat, ya. Isyarat lah, macam lampu isyarat. Isyarat maksudnya arah lah. Itu, ini, so dia bagi contoh hadza zalika. Dia bagi 2 contoh, ya. Ini juga ada listnya. Tulis kat situ. Ada list dia. Nanti kita bagi. List dia banyak, ya. Kalau boleh je kawan kita tunjuk, ya. Tapi tak apa, perlahan, ya. Okey, bawah ismu al-isyarah.
Ismu al-mausul. Kita go through yang ni ya. Ismu al-mausul, ismu samalah nama Berapa Ustazah? mausul, kata hubung. Apa dia? Page berapa? Page 2 eh? Page 2, yes. Page 2. Okey. Okey ya, page 2 ya. Ismul mausul, kata sendi. Mausul sendi ya, kata hubung. Maksud dia yang, itu yang penting. Dia boleh jadi orang yang, dia boleh jadi orang-orang yang, dia tak kisah tau nak cerita tentang seorang ke banyak, tapi maksud dia yang. Benda yang, perkara yang, tempat yang. Dia bagi contoh al-lazi dengan man. Tandakan baris dia itu bukan min ya, itu man. Contoh dia. Al-lazi dengan man. Sebelah dia ya, contoh dia. Man, sesiapa. Okey, itu pun ada list dia juga. Kita tak naklah cerita list dia, kita cuma bagi tahu saja dulu ya. Dia ada list dia. Cumanya man itu yang wajib anda tandakan mim baris atas ya. Man bukan min ya. Man bermaksud sesiapa. Al-lazi bermaksud yang ya. Tadi haza ini, zalika itu. Letaklah meaning dia sekali ya. Lepas tu bawah dia al-alam. Al-alam maksudnya nama. Segala nama lah. Nama orang boleh, nama haiwan boleh, nama countries boleh, segala nama lah, whatever. Itu alam ya. Itu kalau kita itu memang clear lah, kita tahu orang ya. Maksudnya kata nama ya. Okey, bawah dia al-mudhafu. Jangan takut. Jangan, saya nak warning, jangan takut dengan bunyi dia ya. Al-mudhafu ila al-ma'rifati. Itu baris dia. Al-mudhafu ila al-ma'rifati, baca pendek al-mudhaf ila al-ma'rifah. Itu cara baca dia. Okey, saya tahu nama dia sangat memeningkan kepala, tapi jangan risau. Letak nota kat situ. Dia mesti 2 perkataan je. Mesti 2 perkataan. Tengok contoh di sebelah. Contoh dia, mesti 2 perkataan. Perkataan kedua wajib ada alif lam. Itu je you kena ingat. Itu saja. Perkataan pertama tak boleh ada alif lam. Ya, perkataan kedua wajib ada alif lam. Itulah al-mudhaf tadi. Tak payahlah sebut panjang-panjang al-mudhaf ila ma'rifah, tak payah apa tak nak. You sebut al-mudhaf je pun dah cukup dah. Dah boleh dah. Kita dah faham. 2 perkataan yang disandarkan kepada antara satu sama lain. Perkataan kedua wajib ada alif lam. Itu saja yang anda kena ingat. Dan baris perkataan kedua tu mesti hujungnya baris bawah. At-talibi. Ba tu mesti baris bawah. Itu je yang anda kena perhatikan ya. Perkataan kedua wajib ada alif lam dan akhirnya mesti baris bawah. Itu. Okey. Dan bawahnya al-munadi. Al-munadi sebenarnya ada pada perkataan yang pertama tadi ya, pada kertas yang pertama tadi. Al-munadi yang ya tadi. Wahai tadi kan. Nida. Nida dengan al-munadi sama, dia ulang kat sini ya. Al-munadi an-nakirah al-maqsudah. So senang cerita, tengok contoh ada ya. Sama dengan nida tadilah. Wahai, wahai, wahai. Wahai talib. Talib maksudnya pelajar lelaki. Siapa orang nama Talib kan? Talib maksudnya pelajar lelaki ya, student lelaki. Ya. So di sini al-munadi sama dengan nida tadi. Ya. Okey, hari ini saya nak gerak kepada kertas yang kita dah 3 ya. Hari ini kita dah sebut 3, saya nak gerak kertas kepada yang muannas. Muannas kertas apa? Page berapa Linda letak? Page 4 ya. Is it? Yang muannas muzakkar. Ya, ini kan? Yes, yang ni. Hari ni kita nak gerak pada, saya dah cerita tadi, perempuan lelaki saya dah sebut. Tapi inilah kertasnya. Isim itu pecahan dia ada bersifat perempuan, ada bersifat lelaki. Muannas perempuan, muzakkar lelaki. Ya. Okay. Actually yang muzakkar ni senang, tapi kita fokus kepada yang perempuan ya. Kalau cara nak kenal muannas perempuan, senangnya kat sini. Kalau tengok kertas ni banyak ada benar, tapi saya nak pendekkan dulu. Kita nampak perkataan itu ada tam marbutah. Confirm itu perempuan. Itu paling basic. Paling basic barisan yang kedua. Dia punya kolom kedua yang kedua ya. Kalau kita nak baca tu tak alif hamzah tu, huruf ta tu tahu. Itu ejaan dia. Ta alif hamzah maksudnya huruf ta. At-ta'nis maksudnya ta yang menunjukkan perempuan. Itu saya translate. Ta alif hamzah maksudnya sebenarnya huruf ta. Dia boleh je letak huruf ta.
Tapi itulah, ini cara dia dah. Ta'u, cara bacaan dia at-ta'nis. At-ta'nis maksudnya yang menunjukkan dia itu bersifat perempuan. Dalam bracket at-ta'u al-marbutah. Ta'u marbutah kita biasa dengar kan, ta marbutah kan ketika ilmu tajwid. Ta marbutah adalah ta bulat ataupun ta telinga. Tengok dalam contoh kita, tengok pergi sebelah dia. Contoh dia al-muslimatu. Tengok hujung dia ta marbutah tu, ta telinga. Itulah ta marbutah. Ataupun contoh sebelah dia as-saburatu. Sabur muslimatu perempuan muslimah. Saburatu whiteboard.